Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Azami langsung dari Parlimen. Baik, hari ini Isnin 15 November 2021. Seperti biasa, persidangan Dewan Rakyat akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan dan diikuti dengan sesi penggulungan rang undang-undang perbekalan 2022 ataupun belanjawan 2022. Baik, antara isu-isu yang akan dibangkitkan di bawah persoalan-persoalan yang akan diutarakan kepada Menteri ataupun Timbalan Menteri pada hari ini ialah isu gangguan seksual dan mesej spam yang mempromosi perjudian dalam talian akan menjadi antara persoalan yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat yang masuki hari yang ke-12 pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat Parlimen, pertanyaan itu diajukan oleh Ahli Parlimen Tenom Nordita Sual pada sesi soal jawab yang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan komitmen kerajaan dalam memperkenalkan Akta Gangguan Seksual serta garis masa akta itu akan dibentangkan. Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria pula bertanyakan Menteri Komunikasi dan Multimedia mengenai usaha drastik dilaksanakan kementerian bagi mengatasi isu mesej spam yang mempromosikan perjudian secara dalam talian. Datuk Muhammad Nizar juga mempersoalkan sama ada wujudnya undang-undang ataupun pembabitan sebarang pengendalian syarikat telekomunikasi yang bersekongkol dengan sindiket berkenaan bagi menjual data peribadi pengguna. Baik, berdasarkan takwim ataupun jadual persidangan Parlimen, persidangan Dewan Rakyat dijangka diteruskan dengan sesi penggulungan peringkat dasar iaitu rang undang-undang perbekalan 2022, belanjawan 2022 oleh kementerian yang terlibat bermula hari ini hingga hari Khamis iaitu selama 4 hari. Sebelum ini seramai 131 ahli Parlimen telah pun mengambil bahagian iaitu daripada Blok Kerajaan dan juga Pembangkang serta Bebas dalam perbahasan peringkat dasar bajet 2022 selama 7 hari bermula pada minggu lalu. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat, anda boleh melalui laman sesama rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi pautan yang tertera di kaca TV anda. Baik, selain daripada rang undang-undang perbekalan 2022, terdapat lagi 5 rang undang-undang yang jangka akan dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat pada kali ini. Antaranya adalah rang undang-undang kewangan 2021 bacaan kali kedua oleh Menteri Kewangan, rang undang-undang perlembagan pindaan 2022 yang akan dibentangkan atau bacaan kali kedua oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, rang undang-undang kerja pindaan 2021 bacaan kali kedua oleh Menteri Sumber Manusia, rang undang-undang anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran pindaan 2021 bacaan kali kedua oleh Menteri Dalam Negeri dan rang undang-undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2020 yang akan dibacakan kali kedua oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi ini merupakan antara undang-undang yang jangka akan dibentangkan dan akan diputuskan dalam persidangan Dewan Rakyat pada kali ini sebelum dibawa ke persidangan Dewan Negara yang akan datang untuk diwartakan. Baik, antara pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan yang lain adalah berkenaan dengan status insentif pembayaran PTPTN anak Sarawak dan setakat ini berapakah bilangan yang memanfaatkan skim tersebut iaitu skim PTPTN khas untuk anak-anak Sarawak yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Sibuti Lukadisman Awang Sauni kepada Menteri Pengajian Tinggi. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Jawab lisan. Yang berhormat, sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Lukanisman bin Awang Sauni Sibuti. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan Sibuti nombor 1. Sila Menteri Pengajian Tinggi untuk menjawabnya, tempoh masa 3 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Sibuti yang menanyakan soalan. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Pengajian Tinggi sentiasa menyambut baik inisiatif yang dilaksanakan oleh mana-mana pihak dan rakan strategik kementerian, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan para pelajar serta graduan institusi pendidikan tinggi di negara ini. Dalam hubungan ini, kredit harus diberikan kepada Kerajaan Negeri Sarawak melalui Yayasan Sarawak atas inisiatif memperkenalkan insentif bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PTPTN anak Sarawak kepada peminjam PTPTN kelahiran Sarawak yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 30% daripada pinjaman mereka
Menerusi usaha proaktif Kerajaan Negeri Sarawak ini, peminjam-peminjam anak negeri diberikan pengurangan 30% ke atas pinjaman mereka yang masih berbaki. Inisiatif ini dilihat banyak membantu meringankan komitmen serta menggalakkan pembayaran balik pinjaman khususnya dalam kalangan peminjam kelahiran Sarawak. Pada tahun 2020, seramai 9,321 peminjam mendapat manfaat daripada insentif yang pertama seumpamanya dan satu-satunya setakat ini di negara kita ini dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 30 juta ringgit Malaysia, 30 juta. Suka saya kongsikan juga di sini bahawa usaha ini akan dilaksanakan secara berterusan, tertakluk juga kepada budi bicara Kerajaan Negeri Sarawak seterusnya. Prihatin dengan kebajikan serta keperluan untuk meringankan beban keuangan rakyat, KPT melalui PTPTN amat menyokong agar inisiatif seumpama ini dijadikan contoh dan ikutan kepada kerajaan negeri yang lain. Dan ia adalah antara ikhtiar untuk membantu peminjam menyelesaikan baki pinjaman pelajaran mereka. Ataupun mereka ini kita referkan kepada peminjam. Dalam hal ini PTPTN sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri yang lainnya bagi menjayakan inisiatif ini. Terima kasih Datuk Yang Terima kasih di-Ketua. Menteri. Sila soalan tambahan pertama, Sibuti. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan dan juga saya berharap agar program ini akan diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan tentang apakah status pembayaran PTPTN yang terkini dan juga dari segi jumlah tunggakan memandangkan pandemik COVID-19 ini memberi satu cabaran yang besar kepada peminjam-peminjam untuk membayar hutang dan juga dengan kedudukan tunggakan yang ada pada PTPTN, saya ingin bertanyakan pandangan KPT sejauh manakah kemampuan PTPTN untuk memberi pinjaman kepada pelajar pada masa yang akan datang. Sila Menteri jawab 1 minit. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Sibuti di atas soalan tambahan yang telah diberikan. Saya ada maklumat terkini mengenai status pembayaran jumlah tunggakan yang tidak berbayar. Dan setakat untuk makluman Dewan juga setakat 30 September 2021 seramai 2.4 juta peminjam telah menamatkan pengajian dan sepatutnya PTPTN mula menerima hampir 24.6 bilion sebagai bayaran balik. Tapi setakat ini 77.75% telah mula membayar balik dengan jumlah hampir 800,000 peminjam telah selesaikan pinjaman, 400,000 peminjam sedang membuat bayaran balik secara konsisten mengikut jadual pembayaran tersebut dan seramai 700,000 lebih kurang peminjam membuat bayaran balik tetapi tidak konsisten. Secara keseluruhannya 15.5 bilion telah berjaya dikutip dan sebenarnya Yang Berhormat tadi bertanya mengenai kemampuan bertahan kepada beban tunggakan yang tinggi. Jadinya modal pembiayaan yang digunakan pakai oleh PTPTN sebenarnya bergantung pada prestasi bayaran balik sebagai sumber utama dana bagi membiayai pinjaman sedia ada dan juga pembiayaan baru dan kita dapati bahawa pemberian insentif diskaun seperti diskaun bayaran balik telah berjaya menarik minat peminjam untuk membuat bayaran balik kepada PTPTN. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Datuk Yang di-Ketua. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, bagaimanakah pula insentif pembayaran PTPTN untuk para pelajar di Semenanjung kerana kadar kekekaran bayaran balik pinjaman agak tinggi di kalangan pelajar-pelajar Semenanjung. Saya ingin tanya, apakah tindakan yang diambil ke atas mereka?
Terima kasih. Terima kasih Bukit Bintang. Sila Menteri. Yang berhormat, tadi saya telah maklumkan di dalam jawapan tambahan tersebut mengenai berapa banyak jumlah bayaran balik yang telah dikemukakan, yang telah diberi ataupun dibayar oleh peminjam PTPTN. Jadinya antara inisiatif PTPTN baru-baru ni Yang Berhormat Menteri Keuangan juga dalam kita nak menggalakkan peminjam membuat bayaran balik PTPTN, dia telah umumkan mengenai diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman, 12% kalau sekiranya dia bayar, peminjam bayar 50% pada baki hutang dan 10% kiranya bayaran balik itu dibuat melalui potongan gaji ataupun debit terus. Sebenarnya Yang Berhormat Bukit Bintang, PTPTN ada sediakan pelbagai platform pembayaran bagi memudahkan peminjam membuat bayaran balik, termasuk bayaran balik sama ada melalui kaunter, melalui pembayaran internet dan juga melalui bayaran secara dalam talian. Yang Berhormat, terima kasih. Mohon soalan tambahan. Saya benarkan soalan tambahan ketiga. Saya beri peluang kepada Yang Berhormat Papar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Kerajaan telah pun membuat yang terbaik demi mempermudahkan anak-anak kita melanjutkan pelajaran dengan bantuan PTPTN. Malangnya ada di antara mereka yang sengaja memperlambatkan dan tidak mahu membayar balik pinjaman-pinjaman ini. Soalan saya, adakah insentif lain ataupun penambahbaikan ataupun tarikan yang akan dibagi oleh kerajaan demi menggalakkan mereka ini membayar secara konsisten, dan berapakah orang-orang yang telah dibawa ke mahkamah kerana kegagalan mereka menunaikan tanggungjawab membayar hutang ini? Terima kasih. Terima kasih Papar. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Papa. Antara inisiatif yang telah ataupun yang telah dibawa untuk menggalakkan peminjam ini membuat bayaran balik seperti yang saya jawab di dalam jawapan sebelum ini. Tetapi saya nak maklumkan juga kepada Yang Berhormat Papa bahawa PTPTN ini sebenarnya begitu mesra dengan peminjam dan sentiasa bersedia untuk membuat rundingan dan perbincangan dalam membantu peminjam membuat bayaran balik mengikut keupayaan keuangan peminjam tersebut. Dia bergantung kepada keupayaan peminjam, keuangan peminjam masing-masing. Tindakan undang-undang merupakan tindakan ataupun pilihan yang terakhir yang akan dipertimbangkan oleh PTPTN setelah semua usaha yang dilaksanakan untuk membantu peminjam membuat bayaran balik ini gagal. Dan dalam tempoh, walau bagaimanapun dalam tempoh tersebut juga PTPTN memang sentiasa terbuka dan prihatin atas setiap kekangan yang dihadapi oleh peminjam. Justru macam saya maklumkan seperti dalam jawapan sebelum ini, peminjam boleh menghubungi PTPTN bila-bila masa saja untuk membincangkan kaedah yang terbaik dan kemampuan mereka dalam membuat bayaran balik. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Okey, boleh tambahan? Yang Berhormat Tampin, Peraturan Mesyuarat 243 hanya membenarkan maksimum 3 soalan saja tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Datuk Dr. Syarudin bin Mat Saleh, Seri Gading. Terima kasih Yang Dipertua. Izinkan saya berpantun untuk memecahkan kesunyian pagi ini. Kita dah selesai bahas bajet 2022. Menteri jawab, jom kita undi belah bagi. Soalan saya nombor 2, pendidikan TVET, pelajar tak rugi. Terima kasih. Sila Menteri Kanan Pendidikan atau Timbalan jawab. 3 minit. Hebat pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Seri Gading. Tuan Yang Dipertua,
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melaksanakan transformasi pendidikan vokasional TPV bagi tujuan memartabatkan pendidikan vokasional sebagai aliran perdana bermula tahun 2012. TPV telah mengubah lanskap pendidikan TVET dalam menghasilkan graduan Kolej Vokasional KPM yang berkualiti serta mempunyai kebolehpasaran marketability, kebolehkerjaan workability dan kebolehgajian employability yang tinggi untuk memenuhi keperluan revolusi industri 4.0. Dalam usaha untuk meningkatkan kefahaman dan penerimaan masyarakat berhubung pendidikan TVET, KPM melaksanakan aktiviti jerayawara dan hebahan di seluruh negara, menggiatkan program kesedaran dan jangkauan serta kempen bersama pelbagai pihak untuk mempromosikan TVET sebagai pilihan utama. Antara strategi yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut. Yang pertamanya, mempromosi kejayaan lepasan TVET KPM dalam bidang pekerjaan atau yang telah menjadi usahawan berpendapatan tinggi melalui pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube serta media cetak dan elektronik. Yang kedua, menguar-uarkan laluan artikulasi pengajian murid lepasan diploma TVET KPM ke peringkat sarjana muda teknologi yang dilaksanakan oleh Malaysian Technical University Network MTUN. Yang ketiga, menyediakan program pengajian yang menepati keperluan industri melalui pelaksanaan industry-led curriculum, yang mana murid juga memperoleh pengalaman industri melalui pelaksanaan on-the-job training OJT dalam program perantisan dalam tempoh pengajian. Yang keempat, menggalakkan tenaga pengajar dan murid TVET KPM berdaftar dengan Malaysian Board of Technologies MBOT yang menaik taraf mereka sebagai juruteknik bertauliah dalam bidang masing-masing. Yang kelima, mempromosikan kemenangan dan kejayaan murid TVET KPM dalam pertandingan kemahiran dan inovasi peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sebagai contohnya, adik Amir Hamzah bin Kamal dari Kolej Vokasional Datuk Lela Maharaja Negeri Sembilan yang mewakili negara di World Skills Competition Kazan di Rusia pada tahun 2019 dalam kategori gubahan bunga forestry. Yang keduanya contohnya ialah adik Nur Syazmin binti Ahmad Yani dari Kolej Vokasional Kajang, penerima anugerah tangan emas di World Skills Belia Malaysia 2019 dalam kategori otomotif dan Kolej Vokasional Alusta sebagai johan bagi anugerah harta intelek negara tahun 2020. Yang keempat, strategi kita ialah untuk meningkatkan kerjasama strategik antara KPM dan industri, institusi pendidikan serta badan profesional berfokuskan kepada pemindahan teknologi, kepakaran dan latihan kemahiran. Kerjasama strategik ini dimeterai melalui Note of Understanding dan Memorandum of Understanding antara pihak yang terlibat, sebagai contohnya dengan pihak Association of Chartered Certified Accountants ACCA, Universiti Kuala Lumpur UniKL, Johor Petroleum, MDEC, Federation of Malaysian Manufacturers FMM, Shell Berhad juga. Dan yang keenam, melaksanakan promosi dengan kerjasama industri secara berfokus bagi kempen kesedaran berimpak tinggi dalam memperkukuh pendidikan TVET di mana pihak industri mempromosikan kecemerlangan serta kebolehpasaran graduan TVET di industri. KPM... Timbalan Menteri boleh, jangan panjang sangat rumah 3 minit je. Ya. Tinggal satu para lagi ya, boleh. Baik, ya? KPM komite untuk meningkatkan akses dan kesaksamaan pendidikan bagi kumpulan murid yang tidak cenderung dalam bidang akademik dan meminati bidang kemahiran TVET. Antara program yang disediakan ialah program Diploma Vokasional DVM. Dan juga kita juga menawarkan sebelum itu ialah SKM, Sijil Kemahiran Malaysia dalam Kolej Vokasional ini. Jadi Tuan Ibu Ketua, KPM yakin dengan usaha yang ada ini akan memberi persepsi yang positif dalam kalangan masyarakat dan seterusnya memartabatkan pendidikan TVET di negara kita. Terima kasih. Sila soalan tambahan. Terima kasih kepada Tuan Yang Ketua. Terima kasih kepada Ibu Menteri. Soalan tambahan saya ialah saya telah pun melalui pendidikan teknikal dahulu di sekolah, ya, dan peringkat universiti. Kita dulu ada sekolah vocational, kita ada sekolah teknik,
Dan kita ada mata-mata pelajaran seperti Industrial Art, seni perusahaan dan juga sains pertanian. Dan ini sebenarnya boleh menarik minat pelajar pada bidang sains, teknologi dan kemahiran. Soalan mudah saya ialah, mungkinkah diperkenalkan TVET kepada semua sekolah sesuai dengan IR 4.0? Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih, Yang Berhormat. Kita cukup yakin bahawa dengan program yang kita ada ini akan mampu untuk mengangkat TVET, program TVET di negara kita. Dan ini adalah usaha-usaha bukan sahaja di pihak Kementerian Pendidikan sebenarnya, tapi yang merentasi kementerian-kementerian yang lain juga. Banyak kementerian juga menyediakan program-program yang sama untuk bagaimana untuk mengangkat program TVET ini menjadi pilihan dan disukai oleh anak-anak kita. Kalau saya bagi contoh di Kementerian KPT sendiri, mereka juga menawarkan beberapa program. Kemudian Kementerian Luar Bandar melalui MARA juga. Kita ada IKM, ada Giat MARA contohnya. Kita ada Politeknik, College Community di bawah KPT yang saya sebutkan tadi. Jadi banyak lagi. Jadi antara usaha-usaha kerajaan yang berterusan merentasi kementerian. Jadi saya ingat program TVET yang diperkenalkan oleh kerajaan akan mampu menjadikannya sebagai salah satu pilihan utama di negara kita pada masa akan datang selaras dengan keperluan di industri revolusi 4.0. Terima kasih. Jerai. Ya, jempol. Soalan tambahan kedua, saya jemput sebelah sini, saya jemput Yang Berhormat jempol. Terima kasih Datuk Di-Pertua. Pada masa ini bidang vocational pertanian dilihat kurang mendapat perhatian berbanding bidang lain seperti culinary, penyelenggaraan mesin, otomotif dan lain-lain. Sedangkan bidang pertanian amat penting kepada negara dan merupakan peluang keemasan untuk mengurangkan kadar pengangguran belia dan juga mengimport bahan makanan daripada luar. Soalan saya, apakah perancangan kementerian untuk meremajakan pendidikan vocational pertanian di peringkat sekolah supaya selaras dengan perkembangan teknologi semasa agar dapat menarik minat murid mencuburinya? Dan apakah penambahbaikan yang dilaksanakan oleh kementerian setakat ini untuk konteks kemudahan kurikulum pembelajaran bagi bidang vocational pertanian? Mohon Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih jempol. Terima kasih jempol. Sebagaimana yang saya telah maklumkan awal tadi bahawa usaha untuk menjadikan TVET ini sebagai satu pilihan, ianya usaha yang merentasi kementerian. Sebagai contoh disebutkan soal sektor pertanian tadi. Untuk makluman, FAMA, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, ia sudah dimasukkan modulnya di bawah Universiti Teknologi MARA, Universiti Malaysia Sarawak, College Universiti Islam Pahang contohnya. Dan kita juga di peringkat sekolah juga menyediakan beberapa modul yang khusus untuk sektor pertanian ini. Tetapi ini adalah usaha kita, tetapi banyak lagi kementerian yang lain juga menjalankan usaha-usaha ini. Jadi saya yakin dengan usaha yang ada ini akan mampu untuk mengangkat sektor pertanian juga menjadi salah satu yang diminati oleh anak-anak kita pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Saya bagi peluang soalan tambahan ketiga. Saya minta Yang Berhormat Alur Raja. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Dapatan dari kajian 2019 menunjukkan 6 daripada keluaran daripada pengajian tinggi termasuk TVET, 6 daripada 10 tidak memenuhi kehendak industri. Saya nak bertanya kepada Timbalan Menteri, adakah data ini menunjukkan berapa peratusan pelajar-pelajar TVET ini dijuruskan melalui industry-led training dan berapakah mereka ini dapat memenuhi industri itu juga? Terima kasih. Terima kasih Alur Raja. Sila Timbalan Menteri. Untuk data saya lengkap nanti kita akan berkakak kepada Yang Berhormat Alur Raja, tetapi secara amnya kerajaan menyediakan berbagai platform dan juga alternatif lah, pilihan-pilihan. Walaupun ada kadang-kadang dalam sektor tertentu ianya tidak menepati, tapi dalam bidang yang lain ianya sangat diminati. Jadi kita melihat ataupun mengambil maklum bahawa kita perlu memberi emphasize ataupun apa-apa yang perlu usaha kita lebihkan juga di sektor-sektor yang lain agar ianya akan dapat memenuhi pasaran di negara kita ini nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih. Tanya jawab lisan seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman, Kuala Kerai.
Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya juga ingin berpantun pada hari yang ceria ini. Sungguh indah negeri Melaka, tempat lahir ramai pahlawan. Nombor 3 soalan saya, jawapan tuntas menjadi impian. Terima kasih. Sila Menteri Tenaga dan Sumber Asli dan Timbalan yang menjawab. 3 minit. Terima kasih Kuala Kerai. Saya tak dapat jawab pantun sekarang ni. Tuan Yang di-Pertua, bagi memastikan bekalan elektrik di Semenanjung sentiasa mencukupi, kerajaan telah meluluskan Pelan Pembangunan Penjanaan Semenanjung bagi tempoh 20 tahun yang telah dirangka berdasarkan kriteria berikut. Kadar reserve margin yang optimum antara 25% hingga 30%. Kepelbagaian sumber bahan api bagi mengelakkan kebergantungan penjanaan negara kepada bahan api tertentu saja. Dan ketiga, kadar jangkaan kehilangan beban loss of load expectation sebanyak 24 jam setahun. Kadar ini menunjukkan jangkaan bilangan jam setahun di mana sistem bekalan elektrik negara tidak dapat memenuhi permintaan. Pelan ini juga turut dirangka dengan penyimbangan elemen jaminan bekalan iaitu security, kelestarian, sustainability dan mampu bayar affordability. Ini bermakna pembekalan elektrik di Malaysia bukan saja menitik beratkan elemen kecukupan bekalan semata-mata, tetapi turut mengambil kira faktor kelestarian tenaga serta tarif yang mensabah bagi para pengguna. Bagi memastikan sistem grid nasional kukuh dan stabil, Tenaga Nasional Berhad TNB sedang melaksanakan projek talian penghantaran 500 kV dari utara hingga selatan Semenanjung yang akan menjadi tulang belakang sistem grid nasional. Pelaksanaan projek 500 kV ini akan mengoptimumkan penghantaran elektrik kepada pengguna-pengguna di seluruh Semenanjung Malaysia dan memastikan pengguna-pengguna elektrik di Semenanjung dapat bekalan elektrik yang berdaya harap. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan ke Kuala Kerai. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Krisis tenaga elektrik di beberapa buah negara di dunia semakin meruncing dan membimbangkan. Dan sekaligus catuan penggunaan elektrik juga terpaksa dilakukan oleh negara-negara tersebut. Persoalan saya ialah, adakah sekuriti bekalan elektrik negara kita terjejas dengan krisis tenaga global yang sedang berlaku sekarang ini? Dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan? Terima kasih. Terima kasih Kuala Kerai. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Kuala Kerai. Satu soalan yang memang sangat relevan di masa global energy crisis sekarang ini. Untuk pengetahuan yang berhormat, krisis tenaga global yang melibatkan pembekalan arang batu dan gas tidak menjejaskan sekuriti bekalan elektrik di Malaysia. Pihak TNB Fuel sebagai pembekal arang batu kepada penjana kuasa bebas di Malaysia mempunyai kontrak jangka panjang bagi pembekalan arang batu dengan pihak pembekal, manakala gas bagi penjana elektrik pula dibekalkan oleh Petronas yang mendapat bekalan daripada pelbagai sumber. Selain itu, sekuriti tenaga elektrik di Malaysia juga tidak terjejas memandangkan sektor penjanaan elektrik negara telah mempelbagaikan campuran bahan api bagi mengurangkan kebergantungan kepada bahan api, gas dan air batu dengan menggunakan sumber penjanaan tenaga boleh baru seperti solar, hidro dan medium fuel oil. Kepelbagaian campuran bahan api penjanaan ini bertindak sebagai sekuriti sekiranya terdapat sebarang kekangan terhadap salah satu sumber penjanaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Kulim Bandar Baru. Terima kasih Tuan Ketua. Yang berhormat Menteri, saya baru saja rujuk kepada kenyataan sempena tutup tirai persidangan Glasgow, iaitu Glasgow Climate Pact. Di antaranya adalah komitmen untuk negara dunia mengurangkan penggantungan tenaga yang berasaskan fosil. Kita tahu IPP di negara kita ni menjana tenaga sama ada melalui arang batu ataupun gas.
Kedua-duanya adalah bersumberkan fosil. Negara kita juga mempunyai reserve margin elektrik yang besar. Sebab itu kita telah memasuki inisiatif Grid ASEAN yang melibatkan Laos, Thailand, Malaysia, Singapura dan nanti Indonesia. Ini bersangkutan yang jawapan Menteri tadi, 25 hingga 30% reserve. Bila kita masuk inisiatif Grid ASEAN, artinya kita nak mengurangkan reserve tenaga, kita nak stabilkan bekalan dan kita akan saling bergantung penggunaan tenaga ini pinjam daripada negara serantau melalui grid. Saya ingin tahu progres inisiatif Grid ASEAN setakat hari ini setelah kita ikut serta di dalam komitmen ini. Terima kasih. Terima kasih. Kulim Pandai Baru. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih, Yang Berhormat. Memang sekarang ini kita memang target reserve margin di antara 25 hingga 30% dan ini adalah penting untuk kestabilan bekalan elektrik kita. Dan berkenaan dengan status kerjasama penghantaran elektrik ASEAN Grid, sekarang ini dia masih peringkat permulaan dan perbincangan dan juga apa-apa libat urus masih sedang dijalankan oleh pihak kementerian dan pihak swasta. Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertanyaan jawab seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Puan Norita binti Sual Tenom. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Tuan Timbalan menjawab. 3 minit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Tenom di atas soalan yang dikemukakan. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sentiasa berusaha untuk mewujudkan persekitaran yang selamat dan bebas gangguan seksual untuk seluruh rakyat, khususnya golongan wanita. Berkaitan dengan draft rang undang-undang anti gangguan seksual yang telah digubah secara kolektif melalui satu pasukan projek khas dengan penyertaan pelbagai pihak yang terdiri daripada wakil-wakil kementerian dan agensi berkaitan, badan-badan bukan kerajaan serta ahli-ahli akademik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mensasarkan pembentangan RUU ini bagi bacaan kali pertama iaitu semasa mesyuarat kedua Dewan Rakyat yang sedang bersidang sekarang ini, iaitu insya-Allah sebelum 16 Disember 2021 ini, tertakluk kepada kelulusan daripada Jabatan Peguam Negara dan juga persetujuan daripada mesyuarat Jemaah Menteri. Proses semakan RUU adalah satu proses yang perlu dilakukan dengan teliti bagi memastikan RUU ini benar-benar mampu menangani kelompangan perundangan sedia ada dan isu-isu pelaksanaan yang akan timbul. Pada masa ini, kes-kes gangguan seksual yang ditangani melalui akta dan peraturan yang sedia ada, iaitu yang pertama Kanun Keseksaan Akta 574, Akta Kerja 1995, Akta 265, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu Akta 588, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017, Peraturan 4, Peraturan Pegawai Awam, Keakuan Tata Tertib dan juga Perkeliling Perkhidmatan Awam Bilangan 5 tahun 2018 di bawah GPA. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam juga sedang membangunkan modul intervensi gangguan seksual di tempat kerja untuk kegunaan pegawai psikologi dan atau kaunselor organisasi dalam mengendalikan kes gangguan seksual di tempat kerja. Pada masa yang sama, kementerian terutama melalui Jabatan Pembangunan Wanita giat mengadakan pelbagai program untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang gangguan seksual supaya dapat mengelakkan perlakuan tersebut daripada terus berluasa sama ada secara fizikal, visual dan juga dalam lain bentuk. Pada tahun ini sehingga Jun 2021, sebanyak 53 program kesedaran telah dilaksanakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita dengan penglibatan lebih daripada 11,367 orang peserta di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila Tenom, soalan tamam pertama. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Saya rasa ini adalah satu berita yang gembira lah, khususnya kepada golongan wanita, dan kita harapkan agar undang-undang yang diperkenalkan itu adalah satu undang-undang yang komprehensif
Dan saya mohon penjelasan lebih lanjut tentang program-program yang diadakan. Tadi saya dengar memang ada program yang diadakan, tapi program yang berkaitan dengan ataupun pendekatan yang diambil oleh kerajaan khususnya dalam mendidik dan memberi kesedaran kepada remaja dan pelajar-pelajar wanita tentang hak mereka agar mereka tidak malu dan tidak takut tampil ke depan apabila berhadapan dengan gangguan seksual, terutamanya gangguan seksual alam maya. Dan saya juga mohon jawapan Menteri tentang data dan statistik kes-kes gangguan seksual dari tahun 2018 hingga kini yang telah dilaporkan kepada pihak berkuasa atau kepada majikan, dan berapa kes yang telah diambil tindakan undang-undang. Walaupun mungkin tidak sekarang, tapi saya mohon agar jawapan diberikan secara bertulis bagi data yang saya mohon. Terima kasih, Tuan Speaker. Sila Timbalan Menteri. Ya, terima kasih di atas soalan tambahan dikemukakan oleh Tenum, dan terima kasih di atas keprihatinan yang berhormat di atas isu-isu yang melibatkan gangguan seksual terhadap masyarakat terutama wanita, ya. Dan saya menyeru untuk makluman yang berhormat, kita menyeru kepada semua pihak supaya menghormati wanita, dan kita mengharapkan supaya sekiranya ada isu-isu yang berkaitan dengan gangguan seksual di tempat kerja dan sebagainya, jangan dipendam. Perkara ini mesti dilaporkan. Sekiranya tidak dilaporkan, sudah tentu pihak yang berwajib tidak dapat mengambil tindakan. Jadi untuk berkaitan dengan laporan ini, saya tidak ada data yang terkini, cuma saya ini mengharapkan juga ialah supaya kerjasama daripada semua pihak untuk memastikan laporan-laporan, sebab kita dapat laporan makluman kata kurang laporan yang diberikan kepada kita. Cuma saya ada statistik berkaitan dengan kes-kes yang dikendalikan di bawah kanun kesiasaan di mana sehingga 2021 yang melibatkan Seksyen 354 iaitu ada 474 kes, yang melibatkan Seksyen 377D ada 35 kes, Seksyen 509 ada 266 kes, melibatkan semuanya adalah 775 kes. Ini laporan daripada PDRM. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Terima kasih Mas. Soalan tambahan kedua, saya nak jemput wanita. Sila Yang Berhormat Perkhidmatan PAU. Kerajaan satu. Baik. Terima kasih Ketua Speaker di atas peluang saya tanya sebagai soalan susulan, Yang Berhormat Timbalan Menteri, kerana isu ini terberat undang-undang ini merupakan antara salah satu yang mendapat sokongan bipartisan ke semua ahli parlimen dalam Dewan, dan jawapan yang telah diberikan tadi adalah agak senada dengan jawapan oleh Yang Berhormat Menteri Wanita pada Julai 2020. Jadi persoalan saya, memandangkan kita di saat akhir, insya-Allah kalaulah tidak ada arahan melintang dan sepatutnya dipersetujui oleh Kabinet, kita akan mendapat kelulusan. Hanya saya pohon, adakah Yang Berhormat boleh berikan sesalinan rang undang-undang tersebut untuk dibaca, ditatap dalam sesi libat urus bersama kesemua ahli parlimen dalam Dewan Rakyat sebelum dibawa nanti dalam bacaan pertama. Saya pohon, Yang Berhormat, kerana ini isu yang mendapat dukungan semua pihak lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik. Terima kasih, Ketua Speaker. Tampau, Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Adinda Perkhidmatan PAU di atas soalan yang kemukakan. Untuk makluman Yang Berhormat, setakat ini sebagaimana yang saya sebut tadi, rang undang-undang sekarang ini berada di Pejabat Peguam Negara, dan apabila dipersetujui dalam bentuk raf rang undang-undang white bill, maka akan dibawa kepada Majlis Mesyuarat Jemaah Menteri, dan sekiranya diluluskan maka akan dikemukakan kepada 8 kementerian yang terlibat untuk memberi ulasan. Sekiranya selulus, maka perkara ini akan terus didaftarkan untuk dibawa kepada dalam bentuk rang undang-undang di Parlimen, dan apabila perkara ini diluluskan, maka sudah tentulah kita akan beri kepada semua ahli-ahli berhormat rang undang-undang ini untuk kita lihat bersama, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang ketiga, bukan Pak Simah nak tanya tadi, dah berikan kepada Before bangun, ladies first. Baik, sila Yang Berhormat Before. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, dan terima kasih pada Pasir Mas. Soalan tambahan saya ialah, apakah kekangan yang dihadapi oleh kementerian dalam usaha untuk memperkenalkan rang undang-undang ini, dan bilakah agaknya timeline untuk AG memfinaliskan rang undang-undang ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Before.
Terima kasih Yang Berhormat Biford, sahabat saya, di atas sokongan terhadap rang undang-undang ini. Di antara kekangan yang kita hadapi sebagaimana yang sedia maklum sebab tidak semua bidang kuasa di bawah kementerian kita. Di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita telah buat yang terbaik. Di bawah apa jua di bidang kuasa kita, segala query kita telah menerima 5 kali query daripada Jabatan Peguam Negara dan kita telah jawab dan kita selesaikan. Jadi sekarang ini di bawah bidang kuasa Jabatan Peguam Negara, sekiranya dapat kelulusan barulah dibawa kepada Majlis Jemaah Menteri, Musyawarah Jemaah Menteri, dan kemudianlah apabila dapat ulasan daripada kementerian-kementerian yang berkaitan maka barulah boleh didaftarkan untuk dibentangkan di Parlimen. Jadi inilah yang menjadi masalah dan cabaran kami ialah tentang masa. Jadi saya mengharapkan supaya kekangan ini dapat sama-sama kita doakan dipermudahkan, dapat kerjasama daripada semua pihak, dan kita mencadangkan, kita mengharapkan dalam masa yang terdekat ini kalau boleh minggu ini diselesaikan di peringkat AGC. Itulah harapan kami. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar Zakaria Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Komunikasi Multimedia dan Timbalan yang menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi membendung judi dalam talian, Kementerian sentiasa memberi kerjasama kepada Polis Daerah Malaysia dalam tindakan yang bersifat pencegahan, penguatkuasaan dan juga kempen kesedaran. Saya perlu terangkan, dia judi online ini ada dua. Satu, gaming online ataupun e-sport yang menjadi popular di kalangan anak muda tapi tidak melibatkan judi. Satu lagi gaming online yang kita namakan judi. Dan judi online ni ada, untuk terang Yang Berhormat, ada dua. Satu, dia mana website dia luar negara. Website dia di luar negara. Dan kalau di luar negara ni agak rumit untuk kita sekat sebab dia punya IP ataupun domain name dia tukar. Kita sekat, dia tukar. Dan satu lagi hak yang dalam negara. Berhubung dalam usaha dilaksanakan dalam mengetahui isu berkenaan, mesej spam yang mempromosikan judi dalam talian, pihak Kementerian menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia menjalankan audit pengesahan data pelanggan talian telefon prabaya bagi memastikan semua nombor yang aktif disahkan dengan sewajarnya. Ini penting bagi mengelakkan nombor-nombor berkenaan disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan jenayah termasuklah terhad kepada penipuan dan mempromosi judi dalam talian. Sejak 2018 hingga 31 Oktober 2021, sejumlah 20,025 talian telefon telah ditamatkan atas kesalahan spam SMS yang mempromosikan judi dalam talian, pinjaman tidak beresen dan lain-lain. Tindakan pencegahan yang dijalankan oleh Kementerian melalui SKN juga dengan melaksanakan tindakan sekatan akses atas laman sesawang judi dalam talian. Bermula 2018 hingga 31 Oktober 2021, sejumlah 4,799 laman web judi dalam talian telah disekat berdasarkan permohonan resmi pihak PDRM atas kesalahan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Usaha ini akan dijalankan secara berterusan dari masa ke masa berdasarkan permohonan daripada PDRM serta maklumat dan aduan yang diterima daripada masyarakat. Di samping itu, pihak kementerian turut menggerakkan program-program advokasi pengguna melalui kempen-kempen kesedaran di seluruh negara serta melalui hebahan media massa bagi memupuk kesedaran orang ramai termasuklah golongan muda dan kanak-kanak supaya tidak terjebak dengan kegiatan judi dalam talian. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat juga, berdasarkan rekod Jabatan Perlindungan Data Pribadi, tiada sebarang kes penjualan data pribadi dicatatkan oleh syarikat telekomunikasi. Terima kasih. Sila soalan tambahan, Farid. Terima kasih Tuan. Terima kasih Timbalan Menteri yang telah pun menjelaskan kepada kita semua. Setakat mana sebenarnya Kementerian menjalankan audit walaupun telah pun disebutkan sebentar tadi bagi mengelakkan nombor-nombor telefon yang aktif ini disalahgunakan termasuklah di dalam mempromosikan judi dalam talian. Dan adakah terdapat sebarang permasalahan perundangan dalam menguatkuasakan undang-undang berkenaan tentang mesej perjudian di atas talian ini, dan adakah kementerian bercadang untuk meminda beberapa akta yang sedia ada ini? Terima kasih.
Farid, sila. Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali soalan Yang Berhormat tu dari masa ke masa kita sentiasa membuat pemantauan tentang talian-talian judi online ni. Tetapi saya nak terangkan di sini juga kepada Yang Berhormat, dia ada dua. Satu judi dalam negara, satu jadi judi online. Judi dalam negara ni termasuklah Magnum, cabutan undi yang dibuat oleh Kementerian Kewangan, lumba kuda, kasino dan banyak yang terdapat di sekitar Kuala Lumpur dan juga di Genting Highland. Ini judi dalam negara. Satu lagi judi online. Judi dalam negara ni kita ambil duit rakyat Malaysia. Kita ambil duit rakyat Malaysia, siapa main judi dalam Malaysia ni duit rakyat Malaysia. Dan kita cukai. Tetapi judi online ni luar negara. Daripada India, Thailand, Filipina, semua pemain judi di dalam negara. Dan kalau kita tak buat lesen, maka orang dalam Malaysia main judi luar negara, kita tak dapat cukai. Disebab itulah maknanya kita sekarang ni di bawah Kementerian Kewangan, kita cadang kepada Kementerian Kewangan seperti yang Mak kata tadi, untuk membuat undang-undang atau bil supaya kita kalau boleh kita dapatkan lesen. Sebab ini luar negara, duit orang luar negara kita ambil. Daripada judi kita lulus dalam Malaysia, kita ambil duit orang dalam Malaysia. Itu Yang Hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Timbalan Menteri. Untuk soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Rasah dulu. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya singkat saja supaya sekejap lagi sebangga ada peluang untuk soalan tambahan ketiga. Datuk Yang Di-Pertua, macam ni, saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri ketika menjawab soalan asal yang mengatakan bahawa tiada syarikat telekomunikasi yang bersekongkol dengan pihak ataupun sindiket untuk menjual data pribadi pengguna. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri sebab saya rasa syarikat telekomunikasi yang kita ada ni semua syarikat besar, dia takkan buat kerja macam ni lah. Cuma ada kaki tangan ataupun staf dia yang mempunyai motif tertentu. Sebab manusia ni kadang kita tak tahulah kan. Kita bukan kata nak niat jahat ke apa, memang ada manusia macam tu. Jadi apakah mekanisme ataupun yang ada pada kementerian bersama dengan syarikat telekomunikasi untuk membantras jika ada kegiatan sebegini untuk memastikan data pribadi pengguna terjamin. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Rasah. Sila Timbalan Menteri. Okey, terima kasih Yang Hormat. Dia curi data pribadi ni dia ada dua. Satu daripada syarikat telekomunikasi, satu lagi daripada pihak kerajaan. Jadi kita tak tahu yang mana satu yang bocor, yang kaki tangannya jual, kerajaan atau telekomunikasi. Bagi SKMM, kita di bawah data perlindungan peribadi kita ni, kita hanya menjaga syarikat swasta. Kerajaan kita tak jaga. Jadi itu dari segi akta. Jadi kadang-kadang tu kita tak tahu bocor di mana. Kalau kata maknanya daripada syarikat swasta, dia lapor dekat kita, kita boleh cek. Siapa yang jual, siapa ni, dari mana bocornya, kita boleh cek. Tapi setakat hari ni tak ada. Daripada pihak kerajaan, tidak ada. Maknanya tidak ada, maknanya dari segi Kementerian Komunikasi dia tak boleh pergi campur sebab akta tak cover. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan ke-3 saya jemput Sepangga. Okey, terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, tadi Yang Berhormat Menteri ada maklumkan tentang operasi judi ni dia berpusat di luar negara. Ya, kita maklum tentang itu. Tetapi saya ingin tanya kepada kementerian, apakah ada koordinasi di antara pihak kementerian, PDRM dan juga PBT. Kerana kita sedia maklum, operator-operator judi ni, kalau di dalam negara yang judi online, saya cerita tentang judi online, dia punya modus operandi dia ada dua. Pertama, ada yang membuka premises. Kedua, ada yang menggunakan reload, seumpama reload telefon dan sebagainya. Jadi, apakah koordinasi di antara kementerian, PDRM dan PBT? Sebab kita sedia maklum bahawa operator-operator judi yang ada di kawasan di bandar-bandar dan di tempat-tempat tertentu ni, kerana mereka ada dilindungi. Kita dimaklumkan ada dilindungi oleh pihak PBT, ada yang dilindungi oleh PDRM dan sebagainya. Ini orang yang cerita di luar. Jadi sebab itu kita nak tanya kepada kementerian, apakah koordinasi bagi memantau? So kita tahu bila ada judi online ini, bandwidth dia, load dia pada selalunya dia akan tinggi. Jadi mungkin apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kementerian dan juga PDRM bagi memastikan agar operator judi yang berpusat di merata tempat ini dapat kita kekang dan hapuskan. Terima kasih. Terima kasih Sepangga. Sila Timbalan Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Sebab tu saya kata tadi kat Yang Berhormat, apabila kita tidak lesenkan benda ni, maknanya lesenkan judi online ni, kita tidak dapat pendapatan untuk kita memantau 24 jam. Jadi maknanya kena ada kita bagi lesen dan kita pantau, kita ada peruntukan kewangan, kita cek balik.
Kita guna duit tu balik, kita pantau. Sebab dia contoh saya kata tadi, sesawang dia, laman sesawang diguna ataupun website, maknanya domain dia bertukar, IP dia tukar, kita cek dia tukar. Kecuali altar kita ni, maknanya kita buat altar rumah judi 1993 ni, dia ada premises, dia ada rumah judi, itu saja kita boleh tangkap. Kalau dia tidak ada rumah judi, mana polis ke, siapa ke penguatkuasa nak tangkap, tak boleh, tak cover oleh altar. Sebab akta hanya cover di bawah akta rumah judi 1953. Mesti ada rumah judi kawasan ataupun tempat dia main ataupun kawasan yang kita boleh tangkap. Kalau kata online ni maknanya tidak ada undang-undang. Mana kita di parlimen ni kena buat undang baru lah. Itu, terima kasih banyak. I think yang Berhormat Menteri tidak faham soalan saya. Maksud saya, kita tahu judi haram ni dia beroperasi. Dia contoh ya, dia buka kedai berlesenkan lesen permainan kanak-kanak. Tetapi sebenarnya dia menggunakan lesen itu untuk beroperasi secara menjalankan operasi judi haram. Jadi itu yang saya sebut, adakah satu jawatan kuasa ataupun gerakan bersama di antara PBT, polis dan juga pihak kementerian untuk mengenal pasti operator-operator seumpama ini. Sebab saya yakin dan percaya pihak kementerian boleh melihat dari segi bandwidth penggunaan. Contoh, bila mana dia menggunakan lesen permainan kanak-kanak, tetapi bandwidth data yang digunakan oleh kedai ini terlalu tinggi, dan ini saya rasa itu boleh dijadikan sebagai satu signal atau isyarat bahawa ada something wrong going on that ada premises seumpama itu. Jadi adakah tidak satu kerjasama atau koordinasi di antara kementerian? Terima kasih Muhammad. Memang ada. Sebab tu saya kata tadi, kalau dia buat premis, ada premis, memang kita buat kerjasama, kita tangkap. Tapi yang Berhormat kata tadi, mungkin ada kebocoran, pegawai-pegawai penguatkuasa tak tangkap dan sebagainya. Jadi kita ada laporan orang ramai. Jadi ini kita tangkap. Memang ada usaha kerjasama dan sebagainya, ada. Terima kasih Muhammad. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjawab Yang Berhormat Tuan Lim Kit Siang Iskandar Puteri. Tanya pada soalan ke-6. Sila Menteri Keuangan Timbalan Miwak. 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Untuk makluman oleh Yang Berhormat, buat masa ini pemberian pertambahan hasil dibuat mengikut peruntukan Akta Pemberian Pertambahan Hasil 1977 dan Akta Pemberian Pertambahan Hasil Pindaan 2007. Pemberian ini adalah berasaskan kepada prinsip perkongsian hasil ataupun dengan izin revenue sharing. Apabila terdapat pertambahan dalam hasil kerajaan persekutuan pada sesuatu tahun kewangan jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, negeri-negeri akan mendapat pemberian ini. Secara lazimnya, Kementerian Kewangan akan menyediakan peruntukan berjumlah 250 juta ringgit setahun untuk diagihkan kepada semua kerajaan negeri setelah Jabatan Akauntan Negara mengesahkan terdapatnya pertambahan hasil tahunan kerajaan persekutuan dan data KDNK diterima daripada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Oleh itu, sekiranya terdapat peningkatan hasil di peringkat kerajaan persekutuan walaupun hanya RM1 sekalipun, maka kerajaan negeri akan menerima hasil daripada agihan peruntukan berjumlah 250 juta ringgit tersebut. Terima kasih. Soalan tambahan sila. Soalan tambahan. Bolehkah Yang Berhormat memberi apa kemajuan dicapai antara perbincangan kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sabah dan Sarawak supaya dengan izin mengkurangkan terlalu federalisation and centralization of power dan memberi peruntukan yang lebih kepada Sarawak dan Sabah supaya seleras dengan Malaysia Agreement 1963. Terima kasih Iskandar Puteri. Sila Timbalan Menteri Kewangan. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Mungkin pertanyaan soalan yang Ahli Berhormat itu lebih kepada Kementerian Sabah yang menjaga Sabah dan Sarawak. Namun untuk balik kepada revenue sharing, selain daripada apa yang saya katakan tadi, Kerajaan Persekutuan juga telah menyediakan pelbagai pemberian kepada negeri-negeri sebagaimana yang termaktub serta diluluskan di bawah Perlembagaan Persekutuan, undang-undang atau akta-akta yang berkaitan, keputusan mesyuarat Majlis Kewangan Negara dan mesyuarat Jemaah Menteri. Untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan pemberian kepada kerajaan negeri-negeri yang berjumlah melebihi 7 bilion ringgit setiap tahun bagi membantu menguruskan aliran tunai kewangan negeri dan melaksanakan program dan projek pembangunan bagi manfaat rakyat. Ini sekaligus dapat membantu supaya negeri-negeri yang lebih memerlukan turut berupaya
melaksanakan projek pembangunan di negeri masing-masing dan merapatkan jurang kekayaan dan pendapatan sedia ada. Melangkah ke hadapan, Kementerian Kewangan kekal komited untuk mengkaji dan menimbang sebarang penambahbaikan ke atas pemberian kepada negeri-negeri tertakluk kepada kemampuan kewangan Kerajaan Persekutuan. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, sila Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri yang memberi jawapan tadi. Soalan saya ini adalah soalan yang biasa kita dengar, cuma dari segi jawapan dan pelaksanaan yang ditunggu oleh rakyat khususnya di negeri-negeri yang terlibat. Menyentuh mengenai meningkatkan perkongsian hasil di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat ini, saya ingin bertanya mengenai status pembayaran royalti petroleum kepada negeri-negeri yang berkongsi hasil dengan persekutuan berdasarkan Akta Pembangunan Petroleum 1974 dan juga perjanjian tiga pihak antara Petronas, Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Jadi apa yang saya nak tahu ialah status pembayaran kepada negeri-negeri ini. Terima kasih. Terima kasih Tumpat. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih Ahli Parlimen Tumpat. Seperti saya katakan tadi, ini mungkin melibatkan kepada kementerian lebih spesifik kepada kementerian yang menjaga Sabah dan Sarawak. Namun mungkin saya kongsi sedikit juga tentang formula pemberian pertambahan hasil pada kerajaan negeri. Bahagian pertamanya ialah menambahkan hasil. Tuan Yang di-Pertua, sikit ya dari segi sebab Timbalan Menteri sebut ini Sabah dan Sarawak. Saya bukan saja khusus kepada Sabah dan Sarawak, tapi negeri-negeri yang terlibat termasuk Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Ya, sila Timbalan Menteri. Okey, apa yang saya akan kongsi ini adalah formula untuk tambahan hasil kepada semua kerajaan negeri lah. Jadi bahagian pertama, kita menambahkan hasil negeri bagi maksud akaun mengurus berjumlah 150 juta. Pertamanya 25 juta pertama dibahagi sama rata kepada semua negeri. Dan kemudian itu 25 juta diberi berdasarkan kepada bilangan penduduk di setiap negeri dengan kadar bahagian share dengan izin yang telah ditetapkan. Dan baki 100 juta berikutnya diagihkan mengikut peratusan KDNK setiap negeri daripada jumlah keseluruhan KDNK. Dan bahagian kedua, ia menambahkan pendapatan dalam akaun pembangunan negeri berjumlah 100 juta. Dan 100 juta diagihkan mengikut KDNK per kapita negeri yang lebih rendah berbanding dengan KDNK per kapita nasional. Dan data penduduk dan KDNK per kapita nasional negeri diperolehi daripada unit panca ekonomi melalui data yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkan Malaysia. Terima kasih. Sikit Tuan Yang di-Pertua. Sikit je. Saya soalan saya tadi Tuan Yang di-Pertua. Teruskan pertanyaan jawab lisan ini dengan menjemput Yang Berhormat Tuan Larry Sun dari Resang Wesian Julau. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 7. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Daun Timbalan yang menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Larry Sun dan Larry Seng Wesian Julau. Tuan Yang di-Pertua, perkhidmatan taksi dan e-hailing adalah merupakan salah satu perkhidmatan pelengkap kepada jaringan pengangkutan awam darat pada peringkat perjalanan batuan pertama dan akhiran. Sesuai dengan arus perubahan teknologi semasa, perkhidmatan e-hailing telah menyediakan liputan perkhidmatan yang meluas dan dapat memenuhi perkhidmatan dan keperluan pengangkutan pelanggan dengan baik. Pada masa yang sama, kerajaan juga telah membenarkan perkhidmatan taksi konvensional untuk menyediakan perkhidmatan menerusi platform e-hailing bagi memastikan perkhidmatan ini terus berdaya saing tinggi, seterusnya menyediakan perkhidmatan yang dikehendaki oleh pengguna. Didapati kedua-dua perkhidmatan ini masih mempunyai potensi yang besar untuk ditambah baik dari aspek kualiti perkhidmatannya, selamat kepada pengguna dan boleh diperluaskan di setiap pelosok negara, bukan saja tertumpu kepada bandar-bandar bagi memenuhi keperluan pengangkutan penduduk tempatan. Oleh yang demikian, pada masa ini Kementerian Pengangkutan tiada mempunyai sebarang perancangan
untuk memperkenalkan perkhidmatan e-hailing atau taksi motosikal mengambil kira pelbagai aspek, terutamanya isu keselamatan dan kebajikan penumpang. Hal ini mengambil kira bahawa risiko nahas jalan raya, termasuk kematian atau kecederaan, adalah amat tinggi melibatkan penumpang dan pembonceng motosikal di Malaysia. Selain itu, isu-isu melibatkan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan jalan juga menjadi satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius di kalangan pengguna motosikal sedia ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Sila Yang Berhormat Julau, soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jadi saya difahamkan negara-negara jiran macam di Thailand dan Indonesia ada syarikat yang ada buat e-hailing. Tetapi jawapan tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya fikir macam tidak convince lah dengan izin, kerana kalau negara-negara jiran kita boleh buat macam e-hailing, kenapa Malaysia tidak boleh? Walaupun ada alasan safety issues. Bolehkah kita kementerian buat satu maybe perhaps a guideline so that we can improve on this safety issues rather than to stop e-hailing altogether? Thank you. Terima kasih Julau. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Ya, seperti yang Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat yang bertanya soalan tambahan. Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, pihak kerajaan mendasarkan keputusan untuk tiada membenarkan seterusnya e-hailing ini ialah berdasarkan kepada statistik kemalangan jalan raya tahun 2019 daripada PDRM. Penunggang motosikal adalah merupakan golongan paling tinggi yang menjadi mangsa naas jalan raya, mewakili 64% daripada jumlah kematian pada tahun tersebut, atau melebihi 3,900 kematian daripada jumlah 6,167 kematian yang direkodkan pada tahun 2019. Maka pihak kerajaan berdasarkan kepada statistik ini menangguhkan keputusan untuk tidak membenarkan. Sekian, terima kasih. Soalan tambah kedua saya lihat Padang Serai. Sila Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya ingin bertanya Kementerian Pengangkutan, apakah langkah yang digerakkan oleh kerajaan dalam membantu kebajikan pemandu teksi semasa pandemik ini? Saya mendapat laporan bahawa pendapatan mereka terjejas semasa pandemik dan ramai daripada mereka tidak mendapat bantuan kerajaan. Mohon beri penjelasan. Terima kasih Timbalan Menteri, terima kasih Yang Dipertua. Sila Timbalan. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Pihak kerajaan memang pun menyedari masalah yang dihadapi oleh teksi-teksi kita, e-hailing termasuk, dan mengambil maklum tentang apa yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi. Pihak kementerian akan meneruskan kajian secara berterusan bagi menilai semua aspek berkaitan perkhidmatan ini sebelum sebarang hala tuju mengenai perkara ini dipertimbangkan kelak. Sekian, terima kasih. Soalan tambah ketiga saya beri peluang kepada Yang Berhormat Muar. Sila. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, Kabinet pada tahun 2019 telah pun meluluskan dengan syarat agak ketat e-hailing taksi motosikal mengikut negara-negara jiran kita. Jawapan Yang Berhormat Menteri dengan izin agak malas dan tidak telus. Kerana jawapan itu jawapan selamat, hanya katakan bahawa banyak orang yang memandu motosikal akhirnya akan mengalami kemalangan. Tetapi ini hanya mengikut trend setiap tahun. Tetapi apabila Kabinet meluluskan, Kabinet telah pun meletakkan tempoh 6 bulan untuk menilai selepas e-hailing motosikal dibenarkan, adakah ada penambahan khusus
daripada segi kemalangan dalam sektor e-hailing motosikal ini. Kalau hanya nak ikut data yang telah pun wujud pada tahun-tahun yang agak lepas, ia tidak sektor spesifik. Khususnya apabila telah pun ada syarikat-syarikat tempatan seperti Degorat dan yang lain yang telah pun beroperasi kerana keputusan kabinet tersebut, tetapi pada hari ini buat pertama kali kita mendengar kerajaan telah pun menarik semula. Perkara ini akan menyebabkan menyebabkan implikasi agak buruk bagi syarikat-syarikat kecil yang telah pun memulakan operasi ini. Saya berharap Yang Berhormat Timbalan Menteri mempertimbangkan dan membentangkan data-data yang jelas menunjukkan dalam tempoh masa 6 bulan dalam sektor ini ada kenaikan yang mendadak daripada segi kemalangan. Jangan buat keputusan berdasarkan emosi, tidak ikut data. Terima kasih. Terima kasih Muar. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Muar, seperti yang saya nyatakan tadi, pihak kerajaan senantiasa mengambil kira keperluan-keperluan pihak yang memerlukan, khususnya teksi ini. Jadi setakat ini keputusan yang ditetapkan oleh kerajaan adalah seperti mana yang saya nyatakan tadi, dan pihak kementerian akan terus membuat kajian untuk masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Muhammad Aziz Jaman, Sepanggar. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, soalan saya nombor 8. Sila Menteri Pertanian, Industri Makanan, tertimbalannya. Ya. Terima kasih Tuan Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, MAFI sentiasa mengutamakan pembangunan sektor agro makanan di negeri Sabah sejajar dengan usaha untuk menjadikan negeri ini sebagai hub pertanian serantau. Sehubungan itu, kerajaan melalui Jabatan Pertanian Sabah akan terus meningkatkan keluasan kawasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan ataupun TKPM di negeri ini dengan pengujudan sebanyak 4 buah TKPM, iaitu TKPM Sungai Koya, Kinabatangan, Fasa 2, TKPM Limbuak di Bangi Kudat dan TKPM Ulu Boleh Sipitang, serta 2 buah mini TKPM, iaitu mini TKPM di Ulu Begawan dan mini TKPM di Serudung, Kalabakan. Peningkatan jumlah TKPM dalam tempoh 10 tahun akan datang di bawah RMK 12 dan RMK ke-13 akan dapat meningkatkan potensi pengeluaran hasil tanaman di Sabah selaku hub pertanian serantau. Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah melalui Jabatan Pertanian Sabah juga merancang untuk menjadikan Keningau sebagai dengan izin The Fruit Valley of Sabah, memberi fokus kepada tanaman pisang, lemon dan juga avokado bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan pertanian. Projek ini akan direalisasikan melalui pengujudan TKPM Apin-Apin Keningau yang dijadualkan siap pada tahun 2022 dengan peruntukan sebanyak RM25 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Bagi meningkatkan pelaksanaan pertanian pintar di Sabah, MARDI telah melaksanakan pemindahan teknologi dalam pertanian moden seperti sistem penanaman secara vertigasi, khususnya untuk tanaman rock melon, halia, cili, lada, tomato dan tomato cherry kepada pegawai pengembangan, syarikat-syarikat swasta dan institut pengajian tinggi. Bagi sektor ternakan pula, MAFI melalui Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Sabah berusaha untuk melaksanakan pertanian pintar menerusi aplikasi teknologi dan kaedah perternakan terkini berteraskan revolusi perindustrian keempat 4IR. Antaranya adalah dengan perkenalkan sistem perternakan lembu secara integrasi di bawah peradangan kelapa sawit. Aplikasi teknologi moden seperti penggunaan tanda pengenalan ataupun RFID turut diperkenalkan dalam sistem perternakan integrasi bagi mempertingkatkan kecekapan daya jejak ataupun traceability dalam pemantauan ternakan. Selain perternakan lembu pedaging, aktiviti perternakan lembu tenusu juga sedang berkembang pesat di Sabah sehingga menjadi antara negeri pengeluar utama bagi susu segar di Malaysia.
Syarikat-syarikat berskala besar seperti Evergreen Livestock Sdn Bhd telah menggunakan teknologi pintar dengan pengurusan ternakan yang mampu meningkatkan produktiviti dan juga kualiti susu serta ekonomi ladang. Di samping itu, MAFI juga telah mengenal pasti potensi Sabah sebagai salah satu negeri pengeluar utama bagi sarang burung walit ataupun SBW di Malaysia. Purata pengeluarannya terdiri daripada rumah walit ataupun rumah walit dalam gua adalah sebanyak 82 metrik tan setahun. SWB ini telah berjaya menembusi pasaran ekspor keluar negara. Bagi menggalakkan perkembangan industri ini, MAFI menerusi DVS dalam memperkenalkan sistem blok rantai ataupun dipanggil blockchain sebagai salah satu usaha kerajaan untuk memperkukuhkan sistem daya jejak walit. Bagi sektor perikanan pula, Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah melalui Jabatan Perikanan Sabah telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mempertingkatkan lagi pengeluaran hasil perikanan Sabah melalui perikanan tangkapan marin serta aquaculture menggunakan teknologi seperti Recirculating Aquaculture System ataupun RAS di hatchery ikan. YB minta ringkaskan jawapan ni. Terima kasih Tuan Deputi. Sila soalan tambahan pertama, Sepanggar. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tahu tadi jawapan pun tidak habis, tapi terdapat kita tunggu dia punya jawapan yang secara bertulis. Tapi soalan tambahan saya, Yang Berhormat Menteri, sektor pertanian menyumbangkan sebanyak 16.5% kepada keseluruhan KDNK Sabah pada tahun 2020. Dan Sabah merupakan negeri keempat terbesar dalam sektor pertanian di Malaysia dengan sumbangan sebanyak 12.9%. Dan ramai tidak tahu bahawa ladang Felda terbesar pun letaknya di negeri Sabah. Namun antara isu utama yang dihadapi di negeri Sabah ini adalah kita kekurangan industri hiliran dan tanah-tanah pertanian yang masih banyak belum dapat dibangunkan. Jadi soalan saya Yang Berhormat Menteri, apakah perancangan ataupun langkah yang boleh diambil oleh Kementerian Pertanian bagi memastikan agar Sabah ini jangan hanya dijadikan sebagai negeri pengeluar raw material. Maksudnya ini hanya bahan mentah tidak diproses. Sebab konsep ekonomi, apabila pembuat ataupun pegilang meletakkan kilang mereka berhampiran dengan sumber, pastinya ia akan mengurangkan kos. Tetapi apa yang berlaku di Sabah? Tidak ada industri-industri hiliran ini dibuka di negeri Sabah. Kebanyakannya berada dan berpusat di Kuala Lumpur. Jadi apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kementerian untuk membuka industri hiliran bagi dalam masa yang sama untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak muda Sabah supaya mereka tidak berhijrah ke bandar-bandar besar di semenanjung Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Sepanggar. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat sebut tadi tiada industri hiliran keluaran Sabah, tidak berapa tepat. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa MARDI telah ditubuhkan di negeri Sabah sejak tahun 1996. Dan kira-kira 150,000 orang-orang usahawan dan pegawai-pegawai kita telah dilatih untuk mempertingkatkan lagi pemprosesan makanan seperti hasilan ikan, hasilan daging, hasilan soya, bakery dan juga pastry, minuman jus, minuman terus dan juga cordial. Dan Sabah mempunyai satu potensi yang cukup besar untuk mengeluarkan industri hiliran. Dan juga seperti saya sebut tadi, MARDI bukan sahaja bertanggungjawab, bahkan pada ketika ini kerajaan telah memberikan banyak insentif-insentif. Seperti insentif yang kita berikan geran padanan 70-30, 70 daripada kerajaan, 30 daripada pengusaha untuk mengeluarkan industri hiliran. Kalau ianya kepada hiliran-hiliran kepada high impact product, kita beri 50-50. 50 daripada kerajaan geran, 50 daripada usahawan. Jadi inilah usaha kita bagi menarik minat supaya banyak lagi usahawan-usahawan dapat terus mengeluarkan apa juga industri hiliran produk daripada negeri Sabah yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam pasaran. Bukan sahaja dalam negara, bahkan di luar negara. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, silakan Berhormat Bifort. Bifort, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah strategi khusus oleh MAFI bagi meningkatkan produktiviti sektor ternakan di Sabah dengan memperkenalkan teknologi-teknologi baru khususnya untuk membangunkan lagi industri hiliran, memandangkan Sabah amat berpotensi untuk dijadikan hub pertanian serantau.
Dan saya juga ingin tahu apakah pentingnya kita memperkenalkan sistem blockchain untuk burung walit dan apakah usaha yang dibuat oleh kementerian untuk membantu mereka yang mengeluarkan hasil burung walit ini untuk diekspor ke luar negara. Terima kasih. Terima kasih Bifot. Sila Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Dipertua. Yang Berhormat saya sebutkan apa itu blockchain. Mana sistem rantaian. Blockchain ini adalah satu perkara yang cukup penting sekali. Semua sekali keluaran-keluaran walit yang pada ketika ini Sabah salah satu daripada pengeluaran terbesar. Sebanyak 82 metrik tan setahun keluarannya. Yang diekspor bukan sahaja di negeri China, bahkan di Hong Kong dan juga di Vietnam. Kita perkenalkan sistem blockchain ini atau perantaian bagi memastikan supaya kita dapat pasti sebagai ini adalah QR code. Apa juga produk yang dikeluarkan kita tahu daripada mana datang asalnya. Supaya bukan sahaja kita dapat mengenal siapa pengeluarnya, bahkan kita dapat memberikan nasihat apa juga masalah yang dihadapi. Kerana ada satu ketika dulu keluaran walit kita di negeri China telah dihantar semula. Jadi kita tahu siapa pengeluarnya. Jadi kita akan memberikan khidmat nasihat supaya dapat memperbetulkan apa juga kekurangan yang dihadapi. Keduanya tentang ternakan, pada ketika ini saya telah sebut tadi bahawa bukan sahaja daripada pedaging, bahkan kita bersabah sebenarnya mengeluarkan tenusu yang cukup berkualiti pada ketika ini yang menjadi pasaran dalam negara pada ketika ini. Kerana SSR kita untuk daging kita terlalu rendah, banyak 23% saja. Sementara tenusu kita hanya berjaya mencapai hanya 63%. Saya banyak nak jawab lagi tapi insya-Allah saya akan bagi secara bertulis masa tidak mengizinkan. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya bagi peluang soalan tambahan yang ketiga daripada Pasimas. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya berhubung dengan pertanian tapi keluar daripada ni berulang-ulang mana boleh duduk sana. Cila, tak apa. Tak lalu. Keluar sikit daripada dua kali sini tak apa. Konteks Sabah. Timbalan Menteri, dalam isu pertanian ini, perkara yang mengganggu petani pada hari ini ialah isu kenaikan harga racun dan juga baja. Dan kerajaan telah mengumumkan untuk menubuhkan jawatan kuasa rentas kementerian. Itu bagus, tetapi itu bukan jawapan kepada rakyat. Isunya bila agak-agaknya isu kenaikan harga baja dan racun ini dapat diatasi dengan tuntas agar petani di bawah sana dapat menerima khabar gembira menurunkan penurunan harga racun dan baja ini. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Tuan Ketua. Ini menjadi satu perbualan dan perkara isu yang sangat hangat diperbincangkan pada ketika ini. Itu sebab kita dapati kenaikan harga racun dan juga baja tadi telah menyebabkan banyak sekali barang-barangan keluaran pertanian kita naik harga. Ayam naik harga, daging naik harga, begitu juga produk-produk pertanian dan yang lain, termasuk padi sekali pada ketika ini yang dihadapi oleh pesawah-pesawah. Untuk makluman Tuan Yang Berhormat, Yang Berketua, baja kita memerlukan P, kita memerlukan N dan baja sebatian serta baja-baja organik. Dan keluarannya adalah datang kita terpaksa import dan pengeluar utama adalah negeri China. Mereka bukan saja telah mengambil peluang untuk menaikkan harga dengan yang begitu tinggi sekali, bahkan mereka mempunyai satu masalah yang panjang kalau saya nak cerita ni. Bagaimanapun Tuan-Tuan Dipertua, kerajaan pada ketika ini begitu proaktif sekali. Sedang mengambil beberapa tindakan yang mungkin akan diumumkan oleh kerajaan supaya kita dapat membantu. Untuk pesawah sebenarnya kerajaan telah memberikan subsidi khas kepada baja dan racun yang masih lagi tidak mencukupi. Bahkan masalah ini dihadapi bukan saja pesawah, bahkan pada petani dan juga penternak, terutamanya ayam dan juga lembu. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Rohani binti Abdul Karim Batang Lupar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan Batang Lupar nombor 9. Sila Menteri Pelancongan Seni Budaya. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupar.
Tuan Yudi Petua, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK menerusi agensinya di bawah seliaannya iaitu Jabatan Warisan Negara JWN sentiasa menjalankan usaha-usaha memelihara dan memulihara warisan kebudayaan tidak ketara negara. Usaha-usaha ini bukan sahaja membabitkan etnik minoriti di Sarawak seperti yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Patang Lupar, malah turut meliputi etnik minoriti di Sabah dan juga yang ada di Semenanjung. Warisan kebudayaan tidak ketara ini meliputi pertama iaitu seni persembahan, bahasa dan persuratan, adat dan budaya serta seni halus dan kraft. Selain daripada kajian yang dilaksanakan oleh para pegawai JWN, ada juga kajian ini yang telah dilakukan dengan kerjasama agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO, sama ada dalam bidang penyelidikan atau penganjuran program pengembangan. Sebagai contoh, JWN pernah menyalurkan peruntukan daripada kumpulan wang warisan KWW kepada Persatuan Lun Bawang Sarawak ataupun LBAS untuk menganjurkan pesta Lun Bawang ataupun juga dikenali sebagai Irau Ako Lun Bawang pada tahun 2013 dan 2014. Untuk makluman, antara contoh penyelidikan yang dijalankan oleh JWN yang suka saya ingin kongsikan dengan merujuk kepada soalan Yang Berhormat Patang Lupar adalah penyelidikan ke atas pengap, iaitu salah satu warisan bahasa dan kesusasteraan. Pengap atau timang ataupun iaitu puisi dikir ialah puisi yang lazimnya dinyanyikan semasa pesta gawai kecuali Gawai Antu. Ia merupakan sebutan yang digunakan oleh masyarakat Iban di daerah Kapit, manakala timang adalah sebutan yang digunakan oleh masyarakat Iban di Saribas. Penyelidikan terhadap puisi rakyat suku kaum Iban ini penting untuk menambah maklumat bertulis, memandangkan pengap ini telah pun diangkat sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2012. Ia juga adalah selari dengan usaha JWN mendokumentasikan warisan etnik tempatan, terutamanya dalam bidang bahasa dan kesusasteraan yang hampir pupus. Selain itu, JWN juga menjalankan penyelidikan adat dan budaya etnik. Bagi Sarawak, contoh penyelidikan adat dan budaya ini adalah penyelidikan Pesta Gawai Nyebang Baruk di Kampung Gumbang, Bau, Sarawak. Sekian, terima kasih. Sila, Batang Lupar, soalan tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan yang komprehensif yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia atau MOTEK dan juga kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Sarawak MTEK yang melalui kerjasama yang menjadikan Kuching berjaya menjadi salah satu bandar baru yang menyertai the UNESCO Creative Cities Network UCCN seperti yang telah diumumkan oleh Director General of UNESCO pada minggu lalu. Saya mendapat tahu bahawa penyenaraian Kuching adalah untuk kategori gastronomi. Lanjutan daripada ini, adakah kementerian berhasrat untuk mengetengahkan makanan dan juadah tempatan Sarawak melalui lebih banyak lagi kajian atau terbitan mengenainya bagi menguatkan lagi kedudukan Kuching dalam senarai UCCN ini? Terima kasih. Sila. Terima kasih Tuan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat yang peka terhadap pengumuman tersebut. Suka saya ingin menjelaskan di sini bahawa kejayaan tersebut bukan hanya terhad untuk dibanggakan oleh penduduk Kuching ataupun Sarawak semata-mata, tetapi ia juga adalah kejayaan seluruh keluarga Malaysia kerana pengiktirafan dunia bukan sesuatu yang mudah untuk diperolehi. Seperti Yang Berhormat Batang Lupar sebutkan tadi, juga pembabitan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Sarawak MTEK adalah salah satu bukti bahawa kami di MOTEK dan juga Jabatan Warisan Negara sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak bagi terus memastikan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan-warisan negara. Menyentuh mengenai makanan-makanan warisan, sukacita saya ingin maklumkan bahawa JWN ada menerbitkan buku makanan warisan Sarawak berjudul Food Heritage of Sarawak, A Cultural Perspective. Buku
buku yang memberi penekanan tentang aspek pemakanan dan budaya masakan dari negeri Sarawak ini mengandungi 7 bahagian yang membincangkan tentang sejarah makanan, bahan-bahan dalam makanan dapur, semangat dalam makanan seperti ritual, pantang larang dan penyembahan. Jadi seperti yang kita sedia maklum, negara kita kaya dengan kepelbagaian budaya dan kaum yang masing-masing mempunyai makanan dan cara penyediaannya yang tersendiri. Panjang jawapan saya, Yang Berhormat, tapi inilah salah satu daripada buku makanan warisan hampir pupus yang telah disediakan. Saya boleh bagi jawapan ini secara penuhnya, secara bertulis, Yang Berhormat petang lupa. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Selangau. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Ingin saya bertanya kepada Kementerian. Saya percaya bahasa adalah budaya menjadi satu identiti kepada beberapa etnik grup di seluruh negara. Dan Lun Bawang adalah satu bangsa etnik yang dikatakan di sini minority group, ya. Soalan saya bagi kepada Menteri ialah, adakah Kementerian mempunyai rancangan untuk mengagihkan bajet atau allocation untuk minority group di Sarawak untuk melaksanakan mengajar bahasa mereka di sekolah-sekolah di Sarawak. Kerana setahap ini saya diberitahu bahawa hanya bahasa Iban adalah satu bahasa yang dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau khusus untuk dijadikan kelas bahasa di sekolah, saya percaya ini harus ditanya kepada MOE. Namun begitu Yang Berhormat, kita ada menjalankan penyelidikan untuk masyarakat Lun Bawang Yang Berhormat. JWN pada tahun 2019 telah melaksanakan penyelidikan mengenai nilai murni dalam cerita rakyat tradisi lisan masyarakat Lun Bawang. Penyelidikan ini dijalankan bagi menganalisis dan merumuskan nilai murni dalam cerita-cerita rakyat masyarakat Lun Bawang Sarawak serta menghuraikan persepsi pembaca terhadap unsur pengajaran dan pendidikan dalam cerita-cerita rakyat Lun Bawang. Tadi Yang Berhormat bertanya mengenai bajet. Kalau ianya berhubung kait dengan penyelidikan di bawah JWN, kita memang ada, kita peruntukkan kerana kita melihat kepada keperluan untuk menjalankan penyelidikan untuk seluruh masyarakat di Malaysia ini, tak kira sama ada di Sarawak ataupun di mana saja di negara kita. Jadi kalau untuk kajian saja mungkin kita boleh komitkan di sini, tetapi kalau untuk bahasa untuk di sekolah seperti mana yang telah dilakukan untuk bahasa Iban dulu, saya rasa itu adalah di bawah Kementerian Pendidikan dan mungkin kerajaan negeri perlu berbincang bersama untuk dipohon melalui Kementerian Pendidikan. Saya itu saja. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Ada soalan lagi? Ya, Ledang. Oh, silakan. Ya, terima kasih Yang-Bertua. Saya rasa baru-baru ini Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah melancarkan Dasar Kebudayaan Negara ataupun dipanggil DECAN 2021, di mana dalam DKN ini terdapat kajian ataupun satu elemen mengenai etnik budaya etnik minoriti di negara kita. Saya rasa pasti Menteri terlibat sama dalam sesi libat urus. Saya bersama juga semasa Motek juga terlibat dalam sesi libat urus dalam DECAN ini ataupun Dasar Kebudayaan Negara ini. Cuma soalan saya ialah bagaimana Kementerian akan mengembangkan atau memperterjemahkan apa yang telah dimasukkan dalam Dasar Kebudayaan Negara, terutama sekali yang disentuh tadi dalam etnik minoriti warisan, dalam pemeliharaan dan pemeliharaan etnik warisan ini. Saya rasa banyak etnik warisan di negara kita. Sarawak saja punya 27. Malah Menteri juga sebut di Semenanjung. Saya juga baru ini melawat kaum Citi di Melaka, dan saya rasa tidak ada satu usaha yang komprehensif dalam memelihara etnik minoriti di negara kita. Silakan.
Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Daken ni seperti yang Yang Berhormat sudah maklum bahawa ianya baru diluluskan. Kita menubuhkan jawatan kuasa untuk to be in the dengan izin to be in the committee of the jawatan kuasa Daken ini, dan dalam perancangan kami untuk makluman juga untuk jawatan kuasa ini kita meliputi seluruh negara. Jadi sebab itu kita mengambil kira kaum-kaum yang tertentu dan setiap negeri memang ada wakilnya, dan di samping itu juga kita telah menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang akan kita lakukan. Walaupun Yang Berhormat telah berkesempatan untuk terlibat dalam melibat urus, saya belum sempat Yang Berhormat kerana masa Yang Berhormat tu kita belum lagi secara rasminya meluluskan Daken itu, dan ianya telah diluluskan pada bulan Oktober tak silap yang lepas, dan insya-Allah kita ada kolokiumnya, kita ada banyak lagi, sebab dasar kebudayaan negara ini bukan hanya dari segi bahasa, bukan sahaja dari segi budaya, ianya meliputi segala aspek yang melibatkan kaum-kaum yang ada dalam negara kita, yang kita nak perkenalkan kepada rakyat Malaysia mengenai warisan dan budaya Malaysia ini. Jadi banyak yang akan kita lakukan, insya-Allah, terutama sekali mulanya pada tahun depan kita akan mengkhususkan fokus kita kepada dasar pelancongan negara dan juga dasar kebudayaan negara, insya-Allah. Itulah yang dapat saya nyatakan pada kali ini, sebab itu dalam perancangan kami dan saya sendiri terlibat dalam perancangan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu tanya-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat semua. Ada usul Menteri? Terima kasih Dato' Yang Tua. Dato' Yang Tua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan hingga jam 7.30 malam, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 16 November 2021. Terima kasih. Ada saya mohon menyokong Dato' Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat semua. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Tidak. Lebih suara bersetuju maka usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul di R9 2021 Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang Berhormat semua, hari ini kita akan mulakan proses menteri-menteri menjawab. Perbahasan sudah tamat pada minggu lepas. Kita sebenarnya ada 31 kementerian untuk kita buat jawapan di dalam masa 4 hari ini. Hari ini saya telah tetapkan kementerian-kementerian berikut untuk menjawab. Pertamanya Menteri Tugas-Tugas Khas, keduanya Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, diikuti Menteri Ekonomi, Parlimen dan Undang-Undang, Hal Ehwal Agama, kemudian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Pertahanan, Kerja Raya dan Pendidikan. InsyaAllah saya telah tetapkan masa-masa untuk semua kementerian. Diharap kita dapat menghabiskan kementerian-kementerian jawapan daripada kementerian tersebut pada hari ini, insyaAllah. Untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Masa 30 minit, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Semasa perbahasan bajet 2022, seramai 25 ahli-ahli Yang Berhormat telah sudi berbahas, memberi pandangan, pertanyaan terhadap Jabatan Perdana Menteri, khususnya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan portfolio Jabatan Perdana Menteri, khususnya
menyentuh tentang NADMA, sebab Datuk Menteri sekarang ni banyak bencana berlaku, teraju, sepadu, Angkatan Pertahanan Awam, ICU dan juga beberapa perkara yang bersangkut paut dengan Jabatan Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan bahagian pengurusan harta Jabatan Perdana Menteri. NADMA, Yang Berhormat Baling serta Yang Berhormat Hang Tuah Jaya ingin mengetahui mengenai perkara-perkara yang berkait rapat dengan penyaluran bantuan kepada mangsa banjir melalui bantuan wang ihsan yang dikeluarkan daripada tabung bencana negara Kuaban, dan ingin saya maklumkan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa NADMA ni dia berpusat di Jabatan Perdana Menteri. Dia tidak ada kaki tangan di peringkat negeri maupun di peringkat daerah, tetapi bidang kuasa dan punca kuasa yang NADMA berikan adalah kepada pengurusan negeri dan juga pengurusan daerah. Sebab tu ahli-ahli yang berhormat seperti Wabi Baling dan Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya tak ada kempen lah ni. Bos dia ada kat sini. Banyak urusan-urusan ini perlu diselesaikan di peringkat bahagian pengurusan daerah. Dan biasanya list ini akan komplit dan disalurkan kepada peringkat negeri, dan dalam masa 30 hari selepas NADMA menerima list-list ini, kita tidak akan buang masa untuk menyalurkan bantuan ini kepada mereka-mereka yang mengalami banjir. Kerap kali kita berhadapan dengan bilangan mereka yang terlibat, ketua isi rumah ni, kadang-kadang dia nama bertindih, sebab kita kena pastikan mereka-mereka yang dapat menerima bantuan ni adalah mereka yang benar-benar mengalami dan mereka adalah rakyat Malaysia. Justru dia ambil masa di peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Ini adalah bersesuaian dengan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20, iaitu Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana Negara. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Baling, sejak 26 Oktober 2021 dianggarkan 163 ketua isi rumah dan 560 mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. NADMA dah pun menerima laporan permohonan daripada Jabatan Pengurusan Bencana Negeri pada 8 November minggu lepas. Tuntutan adalah sebanyak 1.165 juta untuk 1,165 KIR. NADMA sentiasa memantau dan akan bekerjasama rapat bukan saja dengan Jabatan Pengurusan Bencana Negeri, tetapi juga dengan ahli-ahli yang berhormat. Macam Pokok Sena, dia hubungi direct pada saya kerana dia seorang wakil rakyat yang prihatin kerana kawasan PPS tu tidak diwartakan dan jauh nak pindah, dan dia melibatkan anggota frontliner polis. Jadi benda ni dah selesai, Yang Berhormat kan. Yang Berhormat sahabat bernam mencadangkan agar tempat tinggal sementara bagi mangsa kebakaran atau bencana termasuk banjir disegerakan, termasuk penyediaan bantuan makanan. Apabila berlaku sesuatu bencana di pusat-pusat pemindahan sementara PPS akan dibuka dengan kadar segera mengikut arahan daripada Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Selaras dengan arahan MKN 20, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di daerah bertanggungjawab menguruskan PPS ini serta menyediakan makanan
dan kemudahan asas kepada bangsa. Mengikut perkara 82 Sinarai bersama Perlembagaan Persekutuan iaitu kebajikan termasuk sinarai dan tanggungjawab kerajaan persekutuan, kerajaan negeri maupun kerajaan yang ketiga, majlis daerah, mempunyai tanggungjawab bersama untuk membantu masa-masa bencana termasuklah kebakaran dan banjir. Pak Semas, boleh tak? Ya, sila. Terima kasih Menteri. Walaupun saya tak bercakap tentang banjir, tetapi bulan ini hampir pasti Pasir Mas biasanya akan dilanda oleh banjir. Dan sebelum ini biasanya bantuan dari Perdana Tma turun kepada penerima. Kadang-kadang kita ahli parlimen ini tidak tahu sebenarnya. Walaupun diberitahu tadi melalui negeri, melalui Jawatankuasa Daerah, tapi kadang-kadang ia terus kepada penerima. Jadi bolehkah kalau diperkenankan NADMA membuat satu SOP baru bahawa ahli parlimen perlu juga untuk diberitahu supaya kita lebih tahu tentang siapakah yang telah menerima bantuan dan sebagainya. Terima kasih. Sebelum itu saya mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Dipertua di atas anugerah darjah Panglima Seri Mahkota membawa gelaran Tan Sri. Saya dengan izin, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Speaker di atas penganugerahan darjah kebesaran itu. Tahniah Tan Sri. Muhammad, cuma bila saya balik kali ini memang kawasan P. Ramlee sudah pun banjir lah. Lepas saya terima suntikan penggalak booster, saya difahamkan bahawa di Jalan P. Ramlee, khususnya Jalan Maklum, Kampung Makam, Jalan P. Ramlee juga telah dilanda banjir. Cuma permintaan saya berterima kasih di atas makluman yang telah diberitahu tadi, tapi cuma saya ingin tanya, bila adakah rancangan untuk mendirikan jabatan ataupun cawangan NADMA di negeri-negeri, kalau kita boleh menubuhkan jabatan-jabatan ataupun mengadakan kaki tangan di negeri-negeri, di semua negeri di Malaysia. Perkara itu juga akan membantu koordinasi di antara ahli parlimen, terutamanya di kawasan-kawasan yang selalu dilanda banjir. Saya lihat ini adalah perkara yang wajib diberi perhatian. Mungkin peruntukan boleh kita agihkan untuk kita menubuhkan cawangan-cawangan NADMA di negeri-negeri yang dilanda banjir. Kalau boleh dipertimbangkan segera, kerana ini akan sedikit sebanyak membantu koordinasi dan juga akan kita lihat ada masalah. Kalau NADMA hanya tertumpu di Putrajaya, bagaimanakah ahli-ahli parlimen di kawasan-kawasan yang dilanda banjir itu dapat menyalurkan maklumat? Dan kalau kaki tangan itu berada di Putrajaya, adakah mereka benar-benar akan sedar keadaan banjir, masalah yang akan dihadapi oleh penduduk-penduduk di kawasan-kawasan tertentu, keadaan air, masalah tidak ada makanan, rumah ditenggelami air dan sebagainya. So, cuma permintaan saya kalau Yang Berhormat Menteri boleh mengangkat perkara ini kepada Perdana Menteri dan kementerian, kepada kerajaan, supaya kita tubuhkan cawangan-cawangan di semua negeri di seluruh Malaysia. Permintaan daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Okey, Yang Berhormat, tambahan juga kepada Jelutong tadi daripada Sepanggar, daripada Sabah. Sepanggar juga merupakan satu kawasan yang sering dilanda banjir. Kalau dulu dia ada bulan, sekarang ni macam somehow because of perubahan climate dan sebagainya, isu banjir ini sudah tidak boleh dipredik lagi. Jadi masalah yang kami hadapi di Sepanggar ni, untuk maklumat Yang Berhormat Menteri, pernah berlaku banjir di kawasan Sepanggar, tetapi oleh kerana ketidakadaan agensi-agensi yang dapat membantu seperti NADMA ini, menyebabkan orang kampung terpaksa mencari tempat-tempat tertentu, buat kemah sendiri. Malah baru-baru ini ada kes di mana budak kecil hampir lemas, mati, tapi disebab terpaksa dibantu oleh penduduk kampung. Jadi harapan saya lah kalau boleh NADMA ni kena panjangkan juga perkhidmatan mereka ke negeri Sabah, khususnya di kawasan-kawasan yang sering terkena banjir. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Kalau saya benarkan semua orang ni, tak habislah pasal banjir ni. Boleh saya jawab dulu mereka-mereka yang bertanya pasal banjir. Ya. Dan cadangan-cadangan ahli Yang Berhormat tu memang baik. NADMA ni hanya satu agensi yang menjaga nak beri pampasan, tetapi urusan banjir adalah 3 perkara yang dikongsi, iaitu kerajaan tempatan, kerajaan negeri,
kerajaan pusat. Jadi hal-hal yang bersangkut paut dengan banjir atau bencana perlulah dikongsi dengan serahkan semata-mata kepada kerajaan pusat. Kerajaan negeri dan juga peranan kerajaan ketiga juga perlu ada peranan masing-masing. Setakat ini jawatankuasa pengurusan bencana negeri yang dipengurusikan oleh usaha kerajaan negeri macam di Sabah, di Timbalan Menteri yang jaga. Sementara jabatan kuasa pengurusan bencana di daerah dipengurusikan oleh DO dan dia juga adalah pegawai dan juga punca kuasa kepada apa juga isu-isu keselamatan. Jadi dia perlukan satu koordinasi je. Jadi buat sementara ini NADMA tidak ada cadangan untuk dipanjangkan pegawai-pegawai dia ke daerah dan dia akan melibatkan kos yang banyaklah kos yang tak sepatutnya. Sedangkan perkara tersebut boleh diselesaikan di peringkat negeri dan juga daerah. Setakat ni berjalan dengan begitu baik. Dan kalau ada pun dalam mesyuarat Perdana Menteri dengan ketua-ketua menteri dan menteri-menteri besar yang akan berlangsung pada 23 bulan November ini, cadangan daripada Yang Berhormat Jelutong tu akan saya ambil maklum dan kita boleh bincang bersama. Tetapi urusan-urusan perlulah dipusatkan kepada komuniti. Sebab tu salah satu daripada penubuhan SIDET tu, Civil Defence Emergency Rescue Team, perlu berada di daerah dan kawasan yang terbabit. Umpamanya bot, kenderaan perlu berada di komuniti. Proses-proses penyelamat dan ahli-ahli yang berhormat digalakkan untuk turut bersama seperti apa yang berhormat Pokok Sena dah buat. Saya Tan Sri betul bila banjir ni memang banyak dapat pahala. Ahli yang berhormat akan pergi melawat ziarah. Kalau makanan daripada JKM lambat kita sediakan dulu. Betul Pokok Sena kan? Jadi proses lambat itu bukan kerana NADMA tidak ada di daerah atau di negeri. Bermakna sistem penyampaian dan sistem keberkesanan di peringkat negeri dan juga daerah amat bagus. Cuma kita kena perbetulkan koordinasi. Yang Berhormat, balik Yang Berhormat. Terima kasih. Silakan Muar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Situasi banjir di Muar sangat mencemaskan kerana taburan hujan yang tinggi, longkang-longkang yang tidak digali dan pada masa yang sama bantuan kerajaan itu tidak begitu cepat. Kerisauan saya ingat sampai 2 minggu lepas Yang Berhormat Menteri, banjir begitu teruk sampai saya terpaksa menempatkan 2 keluarga di rumah saya sendiri di Muar. Saya kongsikan pengalaman perit ini kerana sambil semua ahli parlimen yang lain yang sudah pun mendapatkan peruntukan khas kerajaan, ahli parlimen Pakatan Harapan serasa tempoh terdekat RM600,000 dalam tempoh masa 3 bulan sahaja. Di meja kerajaan 3.8 juta, ada yang bagi Sabah Sarawak sampai ke RM5 juta. Di Muar Yang Berhormat Menteri RM0 Malaysia. Saya telah pun berjumpa sendiri dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. I believe diplomacy is the way forward. 3 kali dah berjumpa. Tan Sri yang betul ni dah lari tajuk lah. Dia berkait rapat kerana biarlah dulu nanti itu ICU punya hal. Yang Berhormat tak Menteri, perlu, saya faham tu. Macam mana saya Yang nak Berhormat selesaikan Muar isu punya banjir? hal dengan Yang Berhormat Siparenggam sama. Saya cerita pasal bencana. Saya Yang Berhormat nak Menteri, cloudkan. macam mana mohon saya izin nak- Tan Sri yang betul. Macam mana saya nak tolong orang di kawasan saya yang apabila mereka Tak tidak apa. ditempatkan, bantuan tidak disampaikan. Tak perlu kita bertukar. Apabila Lepas ni kerajaan kat luar saya boleh mendiskriminasi selesaikan. ahli parlimen. Yang Berhormat Kat Menteri. luar saya selesaikan. Bagi baling. Baling. Tak perlu Saya lah dah baling. berjumpa. Dulu, saya boleh handle dia. Tak boleh kata Yang Berhormat, tolong Yang Berhormat Menteri tak benarkan lagi. Yang Berhormat Muar tolong duduk. Yang Berhormat Menteri. Tan Sri yang Ketua, Yang Berhormat Macang ingin menanyakan mengenai bantuan khas
pengurusan kematian ekoran daripada COVID, kita telah belanjakan 32.92 juta bagi waris-waris yang memohon. Walaupun kita maklum bahawa jangkaan kematian ini terus berlaku, setakat ini dah 30,000 mereka yang meninggal ekoran daripada kematian yang dikaitkan dengan COVID, dan mereka ini perlu memohon, dokumennya mesti lengkap, dan saya sendiri telah pergi ke pejabat di mana proses itu dibuat, dan saya amat berpuas hati bahawa proses yang dibuat oleh pegawai-pegawai sambilan ini, diorang ni amat cekap, sehingga kini 6,584 waris telah pun menerima sumbangan RM5,000 ini. Yang Berhormat Baling. Sikit je. Terima kasih. Saya sanjung tinggi kerja yang dibuat oleh Nadma, sebab saya di antara kawasan yang kali ini lebih 7 kali dilanda banjir besar, air 7 hingga 8 kaki. Jadi terima kasih kepada kerajaan di bawah selian Yang Berhormat Menteri. Soalan saya pertaining to the bayaran wang haisan kepada mangsa banjir ni, yang saya pernah bercakap dengan Yang Berhormat. Cuma soalan saya sekarang ni, ada tak boleh Yang Berhormat tak perlu kaji lama sangat, buat satu keputusan atau ketetapan that Nadma Pusat deal direct dengan all the DOs yang hadapi masalah banjir. Maksudnya deal dengan pegawai daerah supaya bantuan tersebut dapat cepat disalurkan. Di tempat saya, Yang Berhormat Menteri, dah 6 kali banjir until today, memang ada kekangan nama tak sampai. Saya dah cek dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri, nama tak sampai lagi sebab kita hantar ke negeri, negeri hantar ke pusat. I think that is where the missing link is. Kalau boleh dengan izin, Yang Berhormat Menteri boleh buat pemikiran luar kotak, directly deal dengan semua pejabat daerah with the police report, you can take action immediately, sir. Thank you, sir. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, tahniah. Terima kasih. Saya pun fikir lebih mendalam lagi daripada Yang Berhormat Baling. Kalau boleh, bencana datang hari ini, semalam dah dapat pembayaran. Tapi dana ni dana yang kita gunakan daripada wang amanah yang disatukan. Perlu ada verify. Kalau tidak, takbir urus kita bercelaru. Justru kalau cadangan Yang Berhormat Baling, DO direct dengan Nadma, tak ada hal. Kita akan cadangkan dalam mesyuarat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri pada 23 November nanti, supaya cepat dapat. Dan saya faham, saya tak dapat sampai ke kawasan Yang Berhormat Baling itu hari. Saya sempat jumpa Yang Berhormat Jelutong je dekat airport Penang. Tapi nak sampai tu dah lewat. Ada, dan lepas saya tak dapat ziarah bahagian Baling, daerah Baling 3 kali banjir. Dan saya pasti dia akan, nama-nama ni akan bertindih antara satu sama lain. Yang sebab tu perlu ada verifikasi daripada pegawai-pegawai yang berwajib bagi memastikan mereka ni dapat bantuan. Baik, seperti yang anda saksikan sebentar tadi, ialah sesi penggulungan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Ialah penggulungan berkenaan dengan sesi pembentangan perbahasan ataupun sesi pembentangan Belanjawan 2022 yang telah dibentangkan pada 29 Oktober lalu. Ini merupakan giliran yang pertama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Tugas-Tugas Khas, dan seterusnya akan diikuti dengan Kementerian
kementerian-kementerian yang telah termaktub di bawah aturan urusan mesyuarat. Baik, pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-9 sebentar tadi yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Hajah Rohani Haji Abdul Karim, yang meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menyatakan apakah terdapat kajian yang dilakukan oleh kementerian terhadap etnik minoriti terutama yang berada di Sarawak seperti Jati Mirik, Lun Bawang dan Vai dan didokumentasikan sebagai catatan khazanah negara. Soalan ini telah pun dijawab oleh Menteri sendiri iaitu Datuk Seri Nancy Shukri. Baik, antara soalan-soalan yang menarik perhatian pada persidangan pada hari ini antaranya melibatkan tentang PTPTN. Sehingga 30 September lalu sebanyak 15.5 bilion ringgit pinjaman PTPTN telah dibayar oleh peminjam. Bagi tempoh yang sama juga dari 2.4 juta peminjam yang telah tamatkan pengajian, hanya 77.75% daripada jumlah tersebut yang telah mula untuk membayar balik pinjaman PTPTN. Jelas menterinya iaitu Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dengan pengumuman insentif pembayaran PTPTN dalam pembentangan belanjawan 2022 dijangka akan menarik minat lebih ramai peminjam untuk membuat pinjaman semula. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sibuti Lokan Ismang Awan Sauni. Baik, seterusnya adalah soalan kedua berkenaan dengan pemerkasaan TVET. Program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET yang diperkenalkan kerajaan mampu menjadi pilihan utama golongan pelajar pada masa akan datang. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 2 Datuk Muhammad Alamin dalam usaha meningkatkan kefahaman dan penerimaan masyarakat berhubung pendidikan TVET, Kementerian Pendidikan menggiatkan program kesedaran dan jangkauan serta kempen bersama pelbagai pihak dalam mempromosikan TVET sebagai pilihan utama. Antara strategi yang dilaksanakan ialah menyediakan program pengajian yang menepati keperluan industri, menggalakkan tenaga pengajar dan pelajar mendaftar dengan Malaysia Board of Technologies dan mengeluarkan laluan artikulasi pengajian lepasan diploma TVET KPM ke peringkat sarjana muda teknologi. Kementerian Pendidikan juga komited untuk meningkatkan akses dan kesaksaman pendidikan bagi kumpulan pelajar yang tidak cenderung dalam bidang akademik dan meminati bidang kemahiran TVET. Antara program yang disediakan program Diploma Vocational Malaysia dan program Sijil Kemahiran Malaysia SKM College Vocational KPM. Baik, Datuk Muhammad Alamin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Seri Gading, Datuk Seri Dr. Syahrudin Mat Saleh. Dan selain itu, antara soalan yang turut mendapat perhatian di persidangan Dewan Rakyat pada hari ini adalah berkenaan dengan akta-akta melibatkan gangguan seksual di tempat kerja. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menyasarkan pembentangan rang undang-undang anti gangguan seksual atau lebih dikenal sebagai RUU AGS bagi bacaan kali pertama di mesyuarat kedua Dewan Rakyat yang bersidang pada 25 Oktober lalu hingga 16 Disember depan, tertaluk kepada kelulusan daripada Jabatan Peguam Negara dan juga persetujuan daripada mesyuarat Jemaah Menteri. Proses semakan RUU adalah satu proses yang memerlukan atau diperlu lakukan dengan teliti bagi memastikan RUU tersebut benar-benar mampu menangani kelompangan perundangan sedia ada dan isu-isu pelaksanaan yang timbul. Dan soalan ini telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi pautan yang tertera di kaca TV anda. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Muhammad Cina Sami. Salam hormat.